Assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ini kita sambung pelajaran kita translasi pantulan dan putaran sebagai isometri. Antara raja A, B, C, D yang manakah merupakan imej isometri bagi objek yang berlorek di bawah satu isometri. Jadi kat sini sebelum kita tengok maksud isometri dan kongruen yang lebih mendalam, kita tengok contoh. Jadi cikgu dah baca tadi ada raja A, B dan C. Dia ada objek. Okey. So yang manakah imej isometri? Objek di sini adalah raja A. Objek dengan raja A ni bawah satu transformasi. Jadi kalau kat sini saya dah sama panjang kan? Sama besar kan? Jadi dia adalah imej isometri. Imej isometri berlaku apabila bentuk dia dan saiz dia sama. Okey, kalau kita tengok objek dengan raja B. Okey, kalau objek ke raja B, B ni raja dia kecil daripada objek. Jadi dia bukan imej isometri kerana saiz tak sama. Okey, objek ke C. Raja C ni dia macam segi empat selari ni. Macam rombus pun dah. Jadi dia tak sama sebiji macam objek. Jadi dia pun bukan isometri. Bukan isometri. Okey. Sebab bentuk dia saiz tak sama. Di bawah suatu imej isometri, objek dan imej mestilah sama bentuk dan sama saiz. Bila objek sama bentuk sama saiz, kita panggil dia kongruen. Okey. So, isometri ialah transformasi yang imejnya kongruen dengan objek. Okey, isometri itu ialah transformasi di mana imej dia ialah kongruen dengan objek. Okey, kita tengok contoh ni. Objek A, B, C, D adalah kongruen. Nyatakan isometri. Isometri ialah transformasi yang imejnya kongruen dengan objek. Kongruen tu maksudnya objek dengan imej sama saiz dan sama bentuk. Okey, nyatakan isometri bagi yang membentukkan objek A ke B. A ke B. A ke B ni nama dia apa? Translasi ke? Translasi dia ubah kedudukan. Jadi hak ni dia macam dia pusing kan. Jadi dia ialah putaran. A ke C. A ke C. A ke C macam diubah tempat je kan. Arah dia sama macam ni. Tajam dalam ke bawah, tajam dalam ke bawah. So dia ialah translasi. Okay, kalau yang ni pula C, A ke D dia macam terbalik. Terbalik ialah pantulan. Kamu kena ingat balik pelajaran ni Okey, so okey, menamakan polikon yang kongruen. Apabila menamakan polikon yang kongruen, titik huruf mestilah berdasarkan bucu atau sudut yang sepadan. Okey, maksudnya ini adalah sifat kongruen, bentuk dan saiz dia sama besar. Jadi, kalau kamu tengok dia kata sisi 4 ABCD dan sisi 4 SRQP adalah kongruen. Maksudnya A sebut dulu, lepas tu yang ni S sebut dulu. Maksudnya A akan imej dia akan menjadi huruf S, B akan jadi R, yang ketiga ialah C akan jadi Q, dan P akan jadi D akan jadi P. Betul? D akan jadi P. Tu cara kena tengok. Cara macam mana nak kenal dia punya isometri dia tu. Sekarang kita nak buat soalan penyelesaian masalah. Dalam raja di sebelah, A, B, C, D ialah imej. A, B, C, D ialah imej. Di sini objek. Okey, di bawah satu isometri. Diberi bawah DCS ialah garis lurus. Hitung P, Q, R. Di bawah isometri maksudnya ni dia buat apa? Ni imej, ni objek. Dia apa? Putaran, pantulan, translasi. Dipantulkan balik kan.
Jadi dia adalah bantulan. So kalau kita tengok ni 90, 90, 90, 90, ni 50. Maksudnya saiz wing belah sini sama dengan sini. Macam nak buat, tahu kan, satu garis lurus mesti 180, di sini 50. Ni jarak dia sama, maksudnya sudut, kita cari sudut ni dulu berapa. QCS sama dengan 180 tolak dengan 50. Dapat jawapan bagi 2. So dapatlah berapa? 65. Okey, sini dapatlah 65. Bila sini 65, kita boleh cari PQS. Boleh. Sudut PQS sama dengan, sebab dia segi 4 kan, jadi 360 tolak sini 65, tolak 65, tolak 90, tolak 90. So jadi jawapannya 115. Okey, itu saja. Sama seterusnya. Sekarang kita masuk kepada simetri putaran. Simetri ialah suatu padanan tepat dari segi saiz dan bentuk antara satu sama bahagian atau sisi suatu arah atau objek. Bagi yang simetri putaran, bentuk atau imej yang diputarkan kurang daripada 360. Jadi kurang daripada 360, imej tu diputarkan pada satu titik. Bentuk masih lagi kelihatan sama. Okey, maksud dia macam ni. Ni asal dia, objek dia A. Okey, A dia dipusing. Jadi A pusat ke B, B di ke C, C ke D. Dipusing, dia akan jadi A kat sini. Jadi kemudian kita pusing sekali lagi. Bila kita pusing lagi, pastikan pusingan kita tu kurang daripada 360. Okey, jadi maksudnya sekarang peringkat simetri putaran ialah bilangan kali berapa kali suatu bentuk tu dipusing dalam satu putaran lengkap. Jadi bilangan paksi simetri ialah sama dengan bilangan simetri putaran. Okey, maksudnya kalau sekarang tadi kita pusing A ke B, B pusing jadi ke C, C pusing ke D, akan jadi bentuk ni, tapi mesti putaran dia kurang daripada 360 darjah. Okey, kalau kita tengok, kena pasti objek berikut yang manakah mempunyai simetri putaran. Okey, macam mana kalau kita pusing arrow kapal terbang ni, wow ni. So kalau cikgu tengok ni, cikgu teringat kapal terbang lah, wow ni. Okey, sebab kapal terbang simbol wow ada dekat body kapal terbang tu lah. So kalau kita pusing, bolehkah yang tajam ni bila kita pusing dia duduk macam tadi? Macam tadi ni, dia pusing bucu A jadi ke B, dia bertindan dia punya bahagian dia. Tapi kalau simbol kapal terbang ni pusing sikit, dia lengkuk dia tu, bilangan sisi dia tu tak bertindan, jadi dia bukan simetri putaran. So kalau yang ni kita pusing bentuk bersama saiz apa semua, kita pusing dia bertindan lah, tepi dengan tepi, tengah dengan tengah, jadi jawapan dia ya. Sama juga dengan objek C. Objek C ni bukan, sebabnya bila pusing sikit yang tajam ni, sebab dia ada tajam yang kecil, bila kita pusing mesti tak bertindan, jadi dia bukan simetri putaran. Okey, kita masuk yang terakhir. Tentukan peringkat simetri putaran apabila kedudukan A berada di kedudukan D dan dalam darjah di sebelah. A jadi ke D. Jadi bila jadi A ke D, mula-mula dia pusing bah. Kita mula-mula dia kata apa, dengan menggunakan kertas surai. Kertas surai taruh air kertas intan kita tekap-tekap tu. Lepas tu kita tentukan pergerakan A ke D. Di A pindah ke B satu step, B akan C kan, C pergi ke D. Okey, sekarang A akan ke B. Okey, lepas tu buat A pula pergi ke tempat C. So jadi dia pusing dia ada berapa? Satu A jadi ke D, satu, dua, satu A ke B, B ke C, C ke D, dia ada 4. Okey, dia ada 4. Jadi tapi A ke B ni dia anggap 1, 2, 3.
Jadi 3 peringkat. So kamu kena mesti ingat bila dia pustar ni mesti kurang daripada 360. Kalau kita pusing buat peringkat satu lagi, D balik ke A, dia akan jadi 360. Dia tak boleh 360. So jadi ada peringkat dia sampai 3 saja. Okey, itu saja untuk pelajaran kita. Habislah bab 11. Nanti minggu depan kita akan masuk bab 12. Okey, terima kasih.